Pagi ni, ya kita semua diuji kan? Selalu kan? Lepas memeluk agama Islam, kita diuji tak? Ada ujian tak? Siapa tak ada ujian, jumpa saya. Saya nak ambil sedikit, sedikit daripada mereka yang tak diuji. Pagi ni saya drive ni, saya sampai dekat Continental dah. Ya, tahu kan? Dah sampai dekat Grand Continental, nak parking, nak naik atas. Tiba-tiba, instead of tekan brake, saya tekan accelerator, hantam dia punya pole dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Ujian kan? Masya Allah. Masa tu panik tau. Panik betul. Baru jadi tadi. Panik. Dan ini boleh berlaku kepada kita sendiri. Betul tak? Hari-hari kita pergi melalui satu-satu perkara dalam kehidupan kita. And tanpa kita sedar, perkara itu akan berlaku. Betul? Ya, sebab itu saya nak bagilah sedikit ya. Belum masuk topik lagi, tapi saya bagi sedikit insya-Allah. Sebab tu ujian itu akan sampai tanpa kita duga. Without you knowing, ujian tu dah sampai kepada kita. Dan apa saya buat? Saya tengok ada guard tu tengah rushing tau. Tengok, tunggu jangan, nak ambil gambar semua. Ya, dah panik dah dia, brother. Dah panik dah, wait. Dan saya cakap tak apa, yang ni saya ingat boleh tolak kot, dah confident lebih lah. Tak ada masalah. Dia punya tiang dah sampai macam ni tau. Dah buka dah, betul-betul langgar. Ya. Dan saya cakap dengan dia, boleh je buka, dan dia buka balik, okey boleh. Ya, sebab tu lain kali ya, kalau kita diuji tu, kita minta sangat-sangat petunjuk daripada Allah. So hari ni saya nak cerita pasal yang pertama, ialah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang menjadi rahmat kepada kita, yang kita memasuk pada topik hari ini. Yang pertama ialah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, daripada kita hari ini mungkin di kalangan kita Allah beri kita satu masa hari ini di mana this is the last moment for you. This is the last. Allah nak kita sedarkan diri kita hari ini. Allah nak sedarkan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang ada kat sini, kakak-kakak yang ada sini, yang masih belum beriman pada Allah. Allah bagi peluang hari ini. Mungkin last. Lepas ni, mungkin tak ada dah. Ya, mungkin kita dijumpa kat mana? Ya, kita dah kat mana? Dah kat alam barzah dah. Dah masuk dah kubur dah. Ya, so take this as a pendirian hari ini. Ambil ini sebagai satu pendirian untuk diri kita untuk balik. Yang belum lagi faham tentang Islam, please go back and read about Islam. Yang belum pergi kelas tu, please go kelas. Ramai daripada kita, saya rasa, kalau kita ingat balik pun, Allah beri kita kasih, Allah sangat sayang kita tau. Yang ada ke hari ini pun, bukan semua orang dijemput, betul tak? Not everyone dah jemput hari ni. Allah jemput kita. So Allah sayang kita ke tak? Betul ke ni? Habis kenapa kita sangat merungut-rungut dalam kehidupan kita? Pernah tak terfikir? Ya? Hari-hari kita berfikir, every day we are always asking or telling people, hidup saya macam ni. Kenapa kita merungut? If Allah sayang kita, bermaksud Allah akan jaga kita. Yes? Then Allah sayang kita. Kita tengok balik dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita, how long have you been a Muslim, brother? 26 years old, Masya Allah. 26 years in a Muslim. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Cuba bayangkan, sebelum kita terima Islam, kehidupan kita yang jahil, kehidupan kita yang stres, kehidupan kita yang memang tak tentu. So now you tell me, does Allah love you? Yes. Does Allah love you? Yes. Ya, Allah loves you. Masya Allah. Ya, sebab tu perjalanan hidup kita, daripada kejahilan kita, daripada kehidupan kita, Allah sayang kita. Even from the birth. Kalau mereka yang tak faham, saya cuba hari ini nak rungkaikan sedikit. So you will understand actually kenapa sebenarnya
We are born in this dunia. Allahu Akbar. So, kita diciptakan, hari ini kita kena faham, kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Betul tak? Yes, Masya Allah. So we need to understand from birth, alright? Saya nak bagi ini supaya kita faham. Why are we? So ini ialah sesuatu kesedaran hari ini. Hari ini Allah hantar kita, hantar semua, hantar Perkem Wilayah Persekutuan untuk buat khusus ni untuk kita beri kesedaran. Untuk membangkitkan kita. Supaya daripada hari ini, mungkin ada di kalangan kita, lari dah track dah. Ya, tak pernah solat, mungkin tak pernah pergi kelas, mungkin tak pernah beramal. Hari ini Allah sedarkan kita. And today could be the last day. Alright, remember this. Allah could be giving you the last reminder before dia tarik nyawa kita. Before Allah jemput kita. Okay? Take note of this lah. Ya, Allah ciptakan tadi kita cakap apa? Untuk menyembah. Betul? Alright? So, we need to understand, hari ini konsep kita dalam kehidupan kita sangat salah tau. Kita kita banyak dalam kehidupan kita, walaupun kita dilahirkan, dan hari ini masih ada orang berpendirian yang memanglah dalam proses dunia ini, semuanya ada asbab, betul tak? Semua ada asbab tau. We need to remember. Ya, Allah is not going to come down and straight away give, okay, ini anak engkau. Ada? Tak ada, ya. No, straight away bagi anak kepada kita. Ataupun kita minta, ya Allah, saya nak RM1 juta, ya Allah. Saya nak RM1 juta, ya Allah. Allah is not going to drop the money. Boom, RM1 juta kat you. Pernah tak siapa-siapa yang minta pada Allah? Pernah tak? Ada? Dapat tak? Tak dapat? Masya Allah. Okay, later I want you to share why you tak dapat. Okay, what's your name, sister? Elina. Berapa tahun memeluk agama Islam? 3 tahun. Dari mana? Sabah, Sarawak? Dari Perlis. You're non-Muslim before? Oh, Masya Allah. Daripada ni keturunan ni lah? Oh, Siam. Masya Allah, Masya Allah. Okay, later you better share. Tak dapat. Okay. So, kita pernah meminta pada Allah, tetapi ada kalanya kita terima. Betul tak? Ada kalanya kita tak terima. Ya, so kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita, semuanya ada asbab. It doesn't come to you just like that. Sebab itu kasih sayang Allah sentiasa ada kepada kita. Allah sentiasa sayang kita. That's why kalau kita perasan, daripada kita dilahirkan, diciptakan, ya Allah ciptakan kita kat dunia ini, ya dalam proses kita nak keluar daripada ni, and then you must know that everything dalam kehidupan kita ialah Allah dah ciptakan kita. Ini you need to realize. Hari ini kita masih berpendapat manusia ialah semua. Manusia, kita makhluk. Ya, kita kena faham. What I'm trying to tell you is that hari ini dalam kehidupan kita, kita masih berpegang pada manusia. So change your mind hari ini. Manusia takkan memberi kita apa-apa dalam kehidupan kita. Allah dah aturkan, sister. Allah aturkan kita, ya, daripada kita dilahirkan sehingga hari ini, Allah already put a journey for you. Ya, it's not hari ini manusia yang aturkan kehidupan kita. Sebab tu hari ini kita dah salah konsep dalam kehidupan kita. Cuba tukar hari ini. Today kita tukar konsep dia, ialah daripada hari ini kita know that everything, daripada segalanya, daripada kita dilahirkan, ya Allah dah ciptakan kita, dan daripada itu Allah dah berikan segala-gala rahmatnya kepada kita untuk kita menjalani kasih sayang kepada kita supaya kita boleh menjalani kehidupan kita. And I always tell people this. Selalu saya cerita kepada mereka ni, sebenarnya Allah is preparing all of you untuk akhirat. Perasan tak perasan, brother, you know what you went through, right? Yeah, I know our brothers for so long. How many years we know each other?
years, 6-7 years lah. Saya kenal lama dah sebab kita, Masya Allah. Ya, and daripada ujian lah. Semua ni kita diuji, betul tak? Ya, daripada ujian. So, Allah is actually preparing all of you for akhirat. That's why kehidupan kita yang kita lalu hari ini, kehidupan sementara yang kita lalu hari ini, kita melalui banyak perkara dalam kehidupan kita, ya, sehingga, dan I can tell you, ya, bukan mudah. Ya, as a person, kita ni seorang yang baru kenal Islam, ya, baru memeluk agama Islam. It's not a easy process, betul tak? Betul tak? Setuju tak? Kehidupan kita ni bukan selalu kita ni ada seseorang yang boleh memberi kepada kita every time remind us and so on. Ya, bukan mudah. Sebab tu kehidupan kita sentiasa. Why? People ask me this question. Selalu orang tanya saya soalan yang sama. Why I have to go back to Allah? Why I have to ask Allah? Sekarang ni konsep kita salah. Cuba ubah hari ini. Konsep kita bukan lagi manusia, bukan lagi makhluk. Konsep kita dalam agama dah salah. We still think our husband is the provider. No. Allah is the provider. We still think our boss yang bagi gaji kat kita tiap-tiap bulan, make sure gaji masuk, bonus masuk, semua masuk ni, he's the one giving us money. No. Rezeki itu dari siapa? Allah. So who you should ask first? Allah. Hari ini kita pergi kat bos kita, bos tolonglah naik gaji saya, bos. Correct ya, brother? Kita pergi kat bos kita, naik gaji, saya dah 10 tahun kerja kat sini. 10 years I've been working, but nothing. Yeah? So you should go back to Allah. Ya, saya masih ingat dalam kehidupan saya selepas memeluk agama Islam, hidup susah. Sebab apa? Konsep dia salah. Ya, and it could happen to you. Sebab tu Allah sayang kita tau. Ya, Allah sayang kita hari ini. Sebab tu Allah beri kita sentiasa always keep our iman. That's why Allah uji kita. Pernah tak kita bila kita diuji, kita rasa sangat tertekan? Kan? Ujian yang paling dahsyat mungkin anda sendiri yang tahulah. Ya, saya pernah melalui ujian, macam-macam ujian. Apa yang ujian yang paling dahsyat tu maksudnya? Ya, ujian paling dahsyat dalam hidup saya ialah kehilangan macam-macam perkara. Ya, yang melibatkan dunia. Dan kalau kita perasan, banyak ujian kita ni sebenarnya kehilangan dunia tau. Betul tak? Kehilangan duit, tak ada makan minum, keluarga kita tak nak kita, betul tak? Ujian kita banyak pada yang dunia ni, yang dunia. Actually Allah is preparing you. Sebab dunia ni sementara. Dunia ni sementara. Jangan jadikan you punya mind lah. Jangan ya, kadang-kadang kita fikir macam ni kan. Oh, forever and ever saya nak duduk kat dunia ni lah. Sampai beribu-ribu tahun saya akan duduk kat hidup dunia ni. Cannot, no. Allah is going to bring you back. Betul tak? Allah is going to bring you back. But when? The question is when. Bila? Tahu tak bila? Tahu tak? Kalau tahu bagi tahu saya pun nak tahu juga, Masya Allah. So ini rahsia Allah. So that's why perjalanan kita, kalau kita lihat balik kepada kehidupan kita, daripada kita dilahirkan sehingga kita belajar kan, belajar melalui kehidupan kahwin atau apa-apalah yang berlaku kat sini, sehingga kita terima hidayah, dan sehingga apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita sehingga kita dikubur. So it's a perjalanan tau. Hidup ni satu perjalanan. Ya Allah dah aturkan kepada kita. Allah dah aturkan kepada kita dalam kehidupan ini, you are going to go through this. Ya, so ujian yang paling dahsyat tu macam mana ujian dia? Apa ujian yang paling dahsyat? Mungkin siapa-siapa boleh kongsikan ujian yang paling dahsyat. Sakit. Bila sakit, saya suka sakit ni.
Sebab saya banyak hari sakit. Ni baru semalam pun sakit. Ya, semalam sepatutnya saya ada program dengan MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, ya, untuk sedikit pencerahan tu. Tapi tak boleh pergi. Ya, sebab diuji dengan sakit. Ya. Pembedahan. Masya Allah. So, apa yang sister buat? Masa tu lah saya pernah sakit, so saya kena operate. Masa tu jalan masa ujian tu kita tak sangka kan datang. Seperti Ustaz cakap tadi, manusia ni perlu bersyukur kepada Allah. Memang Ustaz, tapi pada yang masa sama ujian tu datang, tapi Alhamdulillah sekarang sekarang saya dapat atasi semua. Saya masih ingat, thank you sister, Masya Allah. Saya masih ingat, saya pernah diberitahu dalam fasa ujian saya, yang Allah sayang saya. Pernah tak siapa-siapa bagi tahu kita? Pernah tak? Masa kita kena dahsyat ni, tak ada makan minum, tak ada apa-apa, sampai sakit dekat hospital ni. Tengah hospital mungkin ada macam-macam wire dalam badan kita. Ya, wire, bukan buaya tau, wire. Okay. Ada wire dekat mana-mana dalam badan kita. Kita sedang diuji tau. Dan ada pula orang yang diuji tak ada rumah, tiba-tiba dihalau daripada rumah. Ada pula orang yang kereta kena tarik. At that time, ada orang pernah bagi tahu saya masa saya pernah diuji lah, dahsyat. Ya. Sehingga kehilangan semuanya. Kalau ada orang yang pernah baca kisah saya sebelum ni, ya, saya pernah di-bankruptkan. Bankruptkan dengan lebih kurang 8.9 to 9 million. Ya, pernah di-bankruptkan. Sebelum saya dalam proses terima Islam. Boleh Google tu, banyak magazine yang pernah, atau paper yang pernah cover lah story saya sebelum ni. So masa tu, rasa macam that's it. My life is over. My life is over. Rasanya macam down gila tau. Kan? Dan ujian kita ni berbeza tau. Sebab tu saya cakap, mungkin ujian kita ni, sebab tu Allah dah beritahu, ujian kita takkan sama punya. Takkan sama punya. Dan rezeki kita pun berbeza. Rezeki kita berbeza. Correct, brother? Rezeki kita berbeza. Mungkin brother ni diberi 1 juta. Amin. Amin kan. Ya, mungkin sahabat kita ni diberi kegembiraan. Alhamdulillah. Mungkin kita ada anak yang ramai, tiba-tiba dia baru kahwin dan ada 5 anak. Tu rezeki tu. Ya, happy ya. Ni mesti nak 5 anak ni. Masya. Bukan sekali lah. Brother, okey sekali boleh. Why not? Sebab tu Allah yang kontrol kan, betul tak? Allah yang beri rezeki tu. Sekali 5, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Amin. Ya. So sebab itu kita kena faham, ya, bila sister cakap pasal sakit tu, so dalam proses kehidupan saya yang bankrupt, yang tak ada apa-apa. Saya dah cuba setahun, kalau pernah baca tentang saya, setahun saya dah cuba kat dunia ni. Pergi jumpa orang ni, minta duit. Saya jenis bukan minta duit kat orang tau. Kalau baca saya punya story, ya. Saya tak pernah minta, walaupun dengan keluarga saya sendiri pun saya tak pernah minta 1 sen dari keluarga saya. Lepas saya dah belajar lah, dah kerja. So minta dengan kawan tau, malu. Minta berapa? Pinjam 100 bro. Kan pernah dengar tak yang statement ni, pinjam 100. Pinjam 100 bro. Apa jadi kau ni nak minta sampai 100? Dan minta ni, minta tu, sampai minta aja kerja dia. Minta aja kepada manusia. Sampai manusia jadi apa tau? Kawan-kawan saya dah jadi muak dah jumpa saya. Sampai jawab call pun, okay bro, I'm busy. Sorry, I'm busy. Pernah tak? Pernah tak? Mesti ada punya kan experience macam ni. Sehingga, tuan-tuan dan puan-puan, dalam fasa, sebab tu bila ujian kita sampai, dia bukan satu ujian saja tau. Dia akan berderet ujian kita.
Dah lah sakit, rumah tak boleh bayar. Dah lah sakit, kereta tak boleh bayar. Dah lah sakit, keluarga tak nak terima kita. Dah lah sakit, macam-macam akan datang. Berderet. So, masa tu saya tak tahu tau. So, saya pergilah cerita kepada seorang sahabat ni. Ya, masa dalam fasa bankrupt tu, saya tengah sakit juga. Saya pergi untuk apa tau? Sakit jantung. Betul. Sakit jantung. Ya, saya pergi tu panggil angiogram. Tahu, pernah dengar angiogram? Dia bagi wire, bukan senang tau proses dia. Untuk kaki ya. Dia saya punya tangan. Dia tangan ataupun kaki. So proses dia is almost like 80%, 20% is mungkin akan meninggal. 20 to 30% mungkin akan meninggal. Ataupun dapat stroke on the spot. Ataupun you punya kidney failure. Macam-macam lah. Dalam proses saya bankrupt ni, Allah uji saya. So pergi wire, dia letak wire masuk dalam seperti buat operation tau. Dia prepare kita sama macam nak buat operation. Masuk dalam tu, dia buatlah. Dia letak sini, dia drill tau. Boleh nampak. You boleh nampak sebab you kena sedar. Of course dia bagi anesthetic lah kan. Tak sakit, tak berapa sakit lah. So dia cocok tu, dia masuk je wire. Lepas tu you boleh rasa wire tu pergi ke jantung you. Scan dia. Masya Allah. So apa saya nak cakap, ialah ujian ni akan datang. At that particular time, at that particular moment, saya masih bergantung dengan manusia. Sebab tu konsep kita kena tukar. The first year, ujian berderet, saya minta kat manusia. Minta petunjuk daripada manusia. Minta macam mana ni? Until one day, seorang sahabat cakap dengan saya, brother, sebenarnya Allah sayang you. Allah sayang you. In theory life, dalam reality kita, bila kita diuji dalam reality, in reality ya brother, in reality, bila orang kita tengah diuji ni, tak ada makan hari ni. Imagine orang cakap kat kita, Allah sayang kita. How do you find? Apa reaction you? Masya Allah. Tapi perasaan saya bukan sebab, sister. Perasaan saya sangat marah. You tahu kenapa marah? Dah lah aku bankrupt. Dah lah aku tengah sakit. Dah lah aku tak ada duit. You cakap Allah sayang saya. At that time. Not now. So, kita kena faham. Setiap ujian yang Allah beri kat kita, sebenarnya Allah sayang kita tau. Allah sayang, sister. Allah sayang you. Allah sayang everyone here actually. Dan ujian ni sebenarnya membuatkan kita lebih dekat dengan Allah. See back, how many years back? Bila kita baru memeluk agama Islam kan? Ada yang 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Masa kita memeluk agama Islam and today, apa yang berubah? Apa yang berubah? Semuanya berubah. Semua berubah. What semua? Rambut dah jadi putih. Ya. Masya Allah. Muda dia jadi tua. Masya Allah. What has changed is your iman. What has changed is your faith towards Allah. Your faith. You punya faith you, your iman is towards Allah. Betul tak? Ya, so every time. Ya, sebab tu apa yang saya nak bagi tahu hari ini is that Allah loves you. Kasih sayang Allah kepada kita, Masya Allah. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, saya nak kongsikan satu cerita ni lah. Ya, sahabat-sahabat kita yang meninggal. Yang meninggal di bahu saya. Ya, ada beberapa sahabat yang meninggal masa saya tengah dengan dia, meninggal betul-betul di bahu saya. Saya angkat dia. Dan masa tu, saya minta Allah, ya Allah, what is happening? Sampai ada satu sahabat saya pergi ke hospital. Ya, kenapa saya kongsikan ni bukan untuk nak bagi you takut lah. Tapi we are going to go to Allah. Betul tak? Ya, we are going to go back to Allah.
Yeah. We are going to go back to Allah. We are not going to go back to the dunya anymore. No more. Yeah. Today, as I said, it could be the last reminder for some of us. Yeah. So ambil pendirian ni, mungkin kita ambil sedikit iktibar untuk mengubah hidup kita. So saya lihat sahabat saya yang meninggal dekat hospital, sehingga saya dengan dia, sehingga dah bunyi ti. That's it, done. Saya lihat hidup dia balik sebelum, ya, sebab tu Allah sayang kita. Why I say Allah sayang kita? Allah uji kita dengan dosa-dosa yang kita buat kat dunia ini. Banyak dosa kita, betul tak? Banyak dosa kita. Every day we are going through a life that kita buat dosa. Ya. Then Allah bagi kita peluang. Dalam proses kita diuji sebenarnya, dalam ujian kita, sebenarnya Allah melupuskan dosa-dosa kita. Betul tak? Allah is preparing you. Ya, saya tengok hidup sahabat saya meninggal tu, setahun sebelum dia meninggal, dia bersama dengan saya. Dia jumpa saya, brother, saya nak berkhidmat untuk agama. Cakap okey lah, datang. Siapa-siapa yang nak berkhidmat dengan agama dengan saya, boleh. No problem, anytime. So dia datang, dia bantu saya. Dia bantu saya dalam mengagihkan makanan lah, macam-macam kepada asnaf dan sebagainya. So last saya tengok kehidupan dia, ya, bila saya melihat kehidupan dia, sebenarnya dalam akhir-akhir kehidupan dia, dia meninggal dunia dengan buat kebaikan untuk agama. Ya, begitu juga dalam hidup kita. Kalau hari ini kita rasa kita tertekan, kita diuji, sebenarnya Allah is preparing you. Everyone, not only you, everyone. Ya, saya dah diuji macam-macam dah dalam hidup saya. I know one day Allah is going to take me, so what? Ya, macam seperti Setiausaha saya cakap tadi. Ya. Saya buat video tentang agama, dikecam saja hari ini. Kecam saja sampai jadi viral. Jadi viral kan, dia viralkan, kutuk saya macam-macam lah. Ya, cakap botak ni tak betul lah. Macam-macam lah. So what? Kan? So what? Ya, hidup ni bukan untuk siapa-siapa pun. So what I'm trying to tell every one of you as a reminder hari ini, ialah in your days today, hari ini, ya, dari hari ini, mungkin kita dah sedar sikit, ada kesedaran sikit. Ya, the only changes that can change you today is you balik dan meminta pada Allah. Balik ataupun meminta, bukan balik sekarang. Jangan balik, sister, bukan balik sekarang, sister. Oh, okey, jangan balik, bukan balik, ah. Okey. Kena kecam pula nanti. So, today, hari ini Allah bagi kita kesedaran dan alhamdulillah sebab Allah sayang kita, tahu. Mungkin dalam proses kita, kehidupan kita, kita meminta pada Allah, macam sister cakap tadi itu, tak dapat pun apa yang kita minta. Sister minta apa? Sekarang balik pada dia. Okay. Sister minta apa? Suami. Dah kahwin dah? Minta anak. Minta anak. Okay. Bila start minta? Kita buat sedikit ni, ya. Okay. So kita boleh faham. Kenapa? Apa proses dia? Yes. So, bila minta start? Tahun ni? Okay. So, tengok ujian dia berbeza pula daripada kita. Betul tak? Ya, sebab tu ujian kita ni sangat berbeza. Ya, sister cakap dia minta pada Allah nak dapat anak. Ada minta ke tak minta? Okay. So, dalam kehidupan kita kadang-kadang ada sebenarnya Allah nak bagi kita yang lagi baik. Kita kena yakin tau. Yakin. Ini isu kita. Kebanyakan kita, bila saya jumpa dengan sahabat mualaf kita ke, asnaf kita ke, dia tak yakin yang Allah akan bantu dia. Sorry.
Dia tak yakin yang Allah akan bantu kita. Ini isu dia. Yakin, tak ada yakin, tak yakin. Kita ingat, okey, aku minta 1 juta kepada Allah, besok ATM saya mesti masuk 1 juta. Ya. So kadang-kadang Allah is giving you better actually. So dalam kehidupan saya, sister saya kongsikan sedikit. Saya pernah minta dengan Allah, macam-macam saya minta. Ya, tahun pertama saya tidak menyembah Allah, and this is a issue that we have today. Hari ini isu kita, we are still not in faith with Allah. We are still not in faith with Allah. Dah 10 tahun memeluk agama Islam, masih tonggang terbalik kita punya solat. Betul tak betul? Masih tonggang terbalik, 10 tahun dah memeluk agama Islam. So tell me now, will Allah help you? Will Allah help you? That's why kita diuji. Always diuji. Why? Allah wants you back. Back on track. Bila kita beriman pada Allah, every ujian dalam hidup kita become like, yes, I have Allah. Pernah tak kita diuji terus sampai kita cakap Alhamdulillah? Ya, tadi situasi yang saya cakap tadi pasal sahabat kita yang meninggal. Ya, ada seorang lagi yang meninggal. Dia meninggal masa Ramadan. Masih ingat COVID, masa COVID. Dia bantu saya juga untuk nak bagi makanan dan sebagainya. So masa saya panggil dia, ya, masa saya panggil dia untuk bantu saya, dia pergi kat satu tempat tu, dia tunggu saya, siap ambil video, siap ambil voice call kat saya, dia dah sampai. Dan sehingga saya sampai kat tempat tu, tak sampai 10 minit dia dah tak ada nyawa dah. So saya masih ingat, saya angkat dia, masuk dalam kereta saya. Ya, kita nak hantar bantuan ni, bantuan pada orang yang susah. Masuk dalam kereta saya, rush kepada hospital. Masa Ramadan, tahun berapa? COVID tahun pertama ke tahun kedua COVID? Saya tak berapa ingat. Rush pergi hospital. Sampai ke hospital, doktor dah declare meninggal dah. That means 10 minutes daripada saya sampai kat tempat dia, dia masih bernyawa, tak sampai 10 minit tu dah tak ada dah. So saya panggil isteri dia. Saya tak cakap lah kepada isteri dia kan. Saya tak cakap isteri dia, suami dia dah meninggal. Ya, macam mana kan? Dia datang nak bantu kita. Saya panggil isteri dia. Suami dia tengah sakit, saya masuk dia kat hospital. Can you come now, urgent? So dia datang lah, rush. Datang. So masa dia datang, saya tak tahu macam mana nak cakap kat dia. Your husband no more. Tak ada dah. Husband you dah tak ada dah. So bawa dia masuk, dan doktor datang. Biasanya kalau kita sebagai manusia, fitrah kita, bila kita tahu seorang meninggal, apa kita buat? Kalau kita dekat lah, macam ibu bapa kita atau keluarga kita, dan apa perasaan kita? Sedih kan? Menangis tak? Meraung tak? Jangan tipu ni. Kalau perempuan kenapa ambil anak saya dia ni? Ambillah saya. Ya Allah. Ya, adalah macam tu kan. Saya cuma drama sikit Okay. So, bila isteri dia sampai, bila cerita yang suami dia tak ada, apa perkataan pertama dia bagi tahu? Cuba guess. Apa perkataan pertama dia cakap? Alhamdulillah. Ini yang kita ramai yang kita tak ada tahu. Bersyukur bila kita diuji. That's why I say, kasih sayang Allah ni kepada kita. Bila Allah uji kita, maksud Allah sayang kita. Setuju tak? Setuju ke tak setuju? Ini tak setuju ni ramai. Setuju tak? Setuju. Baru semangat sikit kan? So, bila kita diuji, saya pernah cuba tahu, tapi tak masuk akal. That's why I say konsep kita salah. Konsep apa kita pegang? Kita pegang banyak konsep dalam dunia. Sebab itu bila orang meninggal, bila kita diuji,
kita selalu balik kepada dunia. Kita selalu balik kepada manusia. Bila kita beriman pada Allah, hari ini tuan-tuan dan puan-puan belajar sesuatu. Bila kita diuji cakap apa? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sebab apa? Allah sayang kita. Ujian tu bukan untuk semua tau. Sebab tu kita tengok. Kalau saya nak direct, saya nak cakap, semua ujian kita berbeza ni. Betul tak? Semua ujian kita berbeza. Jangan pergi jauh. Tengok pagi tadi, saya nak masuk sini pun dah kena uji dah. Dah langgar pol dah. Saya pun dah dub. Lepas tu saya cakap, oi berapa ni kena bayar ni. Dah dalam mind saya dah. Sebab tu kita, manusia ni, banyak kita fikir logik tau. Logik. Kita tak fikir yang Allah is going to help us. Kita tweak sikit. Boleh tak? Dari hari ni tulis hari ni. Tulis. Dari hari ini, setiap detik hidup kita, kita akan meminta petunjuk daripada Allah. From today, daripada hari ini, everything, semua, I will only ask Allah first. Cuba. You will see the result, Masya Allah. Masya Allah. Ada tak ada duit pun saya pernah, kita percaya tuan-tuan dan puan-puan, kalau baca kisah-kisah saya, buku yang saya tulis, saya pernah tak ada duit tapi boleh makan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu organisasi yang saya dah jalan dah lebih kurang 7-8 tahun saya dah jalankan dah, Pesat Inspirasi Mualaf. Kalau cek bank account saya, sekarang saya boleh bagi account number saya, memang tak ada duit pun. Betul. Bukan tak ada lah, Masya Allah. Tak cukup lah, sikit lah. Tapi how am I running this organisation? Sebab apa? Why? Why? Because Allah. Because of Allah yang bantu kita. Sebab tu your guide hari ini, beberapa perkara yang kita belajar hari ini. Yang pertama, bila kita diuji, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, you love me. Ya, saya pernah, tayar saya pernah meletup di tengah jalan. Ya, tayar saya pernah meletup di tengah jalan. Masa tu saya fasa-fasa nak belajar sebenarnya. Masa meletup tu, cuba bayangkan you boleh park, lepas tu you cakap Alhamdulillah dan minta petunjuk daripada Allah. Sometimes it doesn't make sense. That's why kita masih berpegang pada dunia. So saya pun rasa macam tu lah. Ya. Then saya minta pada Allah petunjuk. Tak sampai 10 minit, ada orang datang bantu saya. Ya, tak bayaran, tak ada bayar apa pun tau. Saya bagi dia duit pun, dia cakap tak perlu. Dia bantu saya. Why? Because Allah make it easy for you. So sekarang persoalan dia, why we should ask Allah? Why? Sebab Allah yang ciptakan kita. Allah is the creator. And kita semua, sebelum kita memeluk agama Islam, we don't know this truth. Ya, sebab tu kita kena balik kepada konsep yang betul, iaitu cuma berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. And any question, ada soalan tak? Mungkin ada yang ni, kadang-kadang saya akan terlanjur juga. We have another 5 minutes. Ada soalan tak? Ada tak soalan? Any question? No question, sister? So you know what to do? Still don't know? Masya Allah. Okay. So, saya bagi sedikit ekstra lah. Okay.
Yang pertama dalam hidup kita, kita niat. So hari ini kita tak niat pun. Ya, kita tak niat kerana Allah. Sebab apa kita kena niat kerana Allah dalam segalanya dalam kehidupan kita? Because Allah is the one who is giving us everything. Niat, everything. Kita pergi kerja, ya Allah, I'm going to work because of you. You pergi, semua niat kerana Allah. Mulakan niat dengan Allah. Dan doa. Doa minta petunjuk. Okay, minta petunjuk atau doa apa-apalah. Mungkin senang je doa dia. Sometimes we fail. Kita sangat dalam mind kita, ya Allah, saya kena macam-macam cakap. Senang je. Ya, when I started praying, yes, bila saya start minta pada Allah, ada seorang sahabat ajar saya dan hari ini saya akan ajar kepada semua adik-adik saya, kakak-kakak yang berada di sini. Doa pertama saya masa tu sangat diuji. Tak ada makan, tak ada minum. Nak bagi bini makan pun tak boleh. Makan, saya ingat pernah dengar lah yang pernah viral kes saya dulu. Makan roti canai malam tengah hari setengah, malam setengah. Ya, masa tu duit shilling yang dekat sofa tu jadi sangat berharga. Pernah tak situasi tu? Mesti pernah kan? Korek-korek, wah, so good lah. Banyak ni duit shilling. Boleh beli roti canai ni. Masya Allah. Ya, jadi sangat berharga. Then, memang tak ada duit lah. So, dalam proses tu, saya rasa, ya, kehidupan ni sangat tertekan. So, ada seorang sahabat saya, bagi saya satu-satu saja, dia suruh saya amalkan. Ya, untuk wanita, ya, jangan lupa yang pertama, bila azan saja. Ini kita fail tau selalu. We fail. Every time we fail this. We fail this. Remember, I bagi satu je hari ini. Untuk wanita, sebab ada ramai wanita, azan saja terus ambil wuduk, terus solat. Don't wait. Ya, hari ini kita tunggu macam sebagai contoh bila Zohor, kita tunggu nak habis Zohor baru kita Zohor dan tunggu asar terus. Ataupun kita macam itulah. Ya, we always wait. So hari ini wanita ambil sedikit pendirian. You want to get what Allah, you want to ask Allah, you have to be right with Allah. Kenapa Allah tak bagi kita? We are not right still. Kita punya connection dengan Allah masih tak ada atau kurang. Ya, kurang. So doa pertama saya kepada Allah, untuk lelaki pula berbeza. Untuk lelaki nak ubah hidup kita sebelum ambil ni tau, please take note sebelum azan, 10 minit sebelum azan, pergi ke masjid atau surau, buat 2 rakaat. 2 rakaat masuk masjid, lepas dah buat 2 rakaat, doa. Ada orang beritahu saya rasa macam tak betul lah benda ni. Many years back lah. Saya dah 11 tahun memeluk agama Islam, maksudnya 10 tahun lepas lah. Ya, saya minta macam betul ke ni? Then, saya doa yang pertama, doa pertama saya tahu, saya cuba juga. Doa pertama saya kepada Allah, ya Allah, jangan putus rezeki saya sampai bila-bila. Sebab ya Allah, saya tak tahan ya Allah makan roti canai hari-hari. Ya, betul. Itu doa pertama saya kepada Allah. Alhamdulillah. Sampai hari ini ada je. Sampai hari ini Allah bagi. Why? Because you ask Allah first. Today berubah hidup kita. Kita belajar sesuatu sebab Allah sayang kita, sebab tu Allah beri kita. Betul tak? So hari ini kita ubah sedikit daripada kita meminta manusia dan kecewa dalam hidup kita, kita minta pada Allah. Sebab tu ada orang bagi tahu baru-baru ni kepada saya, ya, and it's true. It's easier to ask Allah and to go and look for money. Kadang-kadang kita susah payah cari duit, tahu, betul tak?
Ya, kita siang malam kita kerja. Ya, dah habis kerja pun kita pergi buat part time. Dah habis kerja pun kita pergi buat ni. Macam-macam kita buat. Buat Grab, buat ni, buat. Semua kita buat. Tapi you fail to ask Allah. That's why kita jadi lagi kuat kita buat sampai kita jadi stres dalam kehidupan kita.